Dalam hidup ini, cabaran besar yang kita hadapi adalah pada mencari keseimbangan. Keseimbangan bukan bermakna sama rata, sama banyak, tetapi ketepatan. Ya, itu pemahaman yang terbaik untuk maksud al-mizan. Sebab itu kalau kita nak menempatkan untuk mencapai keseimbangan di antara batu dengan bulu ayam, kita tidak boleh mengambil jumlah batu yang sama banyak dengan bulu ayam. Mungkin bulu ayam perlu lebih banyak dan batu sedikit, tapi akhirnya kita dapat keseimbangan. Keseimbangan tu penting kerana bila kita tak jaga keseimbangan dunia akhirat, keseimbangan agama dan sains, keseimbangan antara fizikal dan mental, keseimbangan di antara soal spiritual dan kehidupan fizikal kita, benda-benda ni tadi kalau kita tak jaga, macam-macam masalah yang akan timbul. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah tatghaw fil mizan, dan janganlah kamu itu melampau terhadap al-mizan yang telah diletakkan oleh Allah SWT sebagai aturan alam ini. Berkaitan dengan ADHD, kita kena cari keseimbangan di antara agama dengan sains. Bila kita tak jaga benda ni, kita mungkin melampau dalam premis agama dan kita juga boleh melampau dalam premis sains. Melampau dalam premis agama, kita menganggap ADHD sebagai masalah moral, masalah akhlak, kelemahan iman, tak percaya pada qada dan qadar, dan seterusnya. Keluarlah macam-macam benda lain kan, mengada-ngada, mencipta alasan, tidak bertanggungjawab dan sebagainya. Pada masa yang sama juga, kita mungkin menawarkan penyelesaian yang tidak tepat, tidak realistik. Baca Quran banyak-banyak, zikir banyak-banyak, supaya keresahan, kegelisahan, emosi yang tidak stabil itu dapat dihapuskan, dielakkan. Sifat melampau yang datang daripada premis agama. Kemudian pada masa yang sama juga, kita juga boleh melampau dari premis sains, mengetahui bahawa ADHD ni adalah isu yang ada kaitan dengan soal fizikal manusia, tentang otak manusia, dan ada penjelasan saintifik terhadap mengapa ia berlaku dan bagaimanakah pula rawatannya. Maka kita tidaklah sepatutnya pula menolak faktor agama dan peranannya dalam mengatur kehidupan kita. ADHD bukan gila. ADHD adalah cabaran di dalam hal-hal yang bersangkutan dengan fungsi eksekutif antaranya. Maka kita masih lagi mukallaf. Kita masih lagi berjalan ke atas diri kita, dosa dan pahala. Perkataan yang keluar daripada mulut kita masih akan sama ada menjadi dosa ataupun menjadi pahala. Dan agama, kita masih lagi mempunyai tahap conscious, tahap kesedaran yang cukup untuk menjadikan kita tetap bertanggungjawab atas perbuatan kita dan perlu menggunakan agama itu untuk mengatur. Ada sahabat yang tanya dekat YouTube saya baru-baru ini, apakah kesihatan mental ni tidak ada kaitan langsung dengan soal kelemahan kekuatan iman ataupun faktor iman itu sendiri. Saya tak ingat exact wording dia. Jawapannya sudah tentu ada. Sangat penting. Sebab bila kita mengimani Allah SWT dan rukun-rukun iman yang kita maklum itu, dia memainkan peranan yang besar yang tidak boleh dihasilkan bulat-bulat semata-mata oleh isu sains tadi. Ketika saya diuji dengan keadaan di mana saya berada di dalam situasi yang sangat gelap dan kita rasa memberontak dan ingin bercakap benda-benda yang dalam takrifan biasanya benda itu adalah merupakan benda yang dosa, berdasarkan kepada apa yang saya belajar daripada sirah Nabi SAW, apabila anak baginda Ibrahim meninggal dunia pada usia lebih kurang dalam 18 bulan, kesedihan yang sangat melampau, baginda menangis, dan menangis itu tidak salah, sedih itu tidak salah. Tapi kata Rasulullah SAW ketika itu, maknanya mata ni mengalirkan air mata, tapi mulut hanya menyebut benda-benda yang Allah redha. Jadi baginda menunjukkan kepada kita bagaimana dalam situasi emosi yang sangat rendah, mulut tetap tidak menyebut benda yang Allah murka. Begitu juga dengan Nabi Yaqub AS. Apabila baginda berada dalam keadaan yang amat tertekan, begitu kronik, tak tahulah berapa tahun
baginda berada dalam keadaan tekanan dengan tingkah laku anak-anaknya, baginda SAW menyatakan bahawa aduanku hanyalah semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suicidal thought, rasa nak putus asa daripada rahmat Allah, semua benda tu kita kena kawal. Dan ketika itu saya sesungguhnya dapat merasakan bahawa saya bersyukur kerana saya ada agama yang mengingatkan saya bahawa semua musibah yang datang, dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia datang dengan kebaikan untuk kita. Maka saya tidak pergi ke daerah yang Allah benci itu, daerah yang orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Tetapi ia tidak menahan diri saya untuk terus mencari solusi daripada sains, kerana faktor agama telah memainkan peranannya di bahagian yang agama boleh dan perlu mainkan. Cognitive behavior therapy telah saya gunakan selama beberapa tahun ketika saya masih lagi belum berjaya untuk mendapatkan diagnosis secara formal. Bahkan ada kemungkinan saya bukan ADHD tapi mungkin ada isu lain. Kemudian suplemen yang tanpa preskripsi saya boleh mendapatkannya dan saya perlu gunakannya, saya gunakan, seperti omega 3 yang berkualiti tinggi untuk compensate beberapa kekurangan dan mengurangkan masalah foggy brain yang selalu saya alami. Semua itu saya gunakan. Cognitive behavior therapy, suplemen yang semua telah dan sedang saya gunakan tidak mampu untuk mencapai ke tahap yang membolehkan saya berfungsi seperti yang sepatutnya selagi saya tidak dapat pergi ke akar permasalahan yang saya hanya boleh sampai ke situ melalui sains, iaitu melalui diagnosis proper oleh psikiatrist pada memberikan diagnosis yang tepat apakah saya sebenarnya mempunyai ADHD ataupun ada isu-isu yang lain, impairment yang saya sedar, yang saya tidak sedar. Inilah sangat penting pada pandangan saya. Bila mana kita menyedari yang kita mempunyai isu kesihatan mental yang memerlukan kepada rawatan, kita mesti berjalan sebelah kaki di atas jalan sains dan sebelah kaki lagi di atas jalan agama, di jalan syariatullah dan juga di jalan sunnatullah, agar dengan kedua-duanya itu kita dapat sampai kepada natijah yang tepat yang menghasilkan al-mizan, keseimbangan yang padanya itu ada keselamatan dan keharmonian. Maka jangan banyak mengeluh, bercakap benda-benda yang Allah tak redha, co-ruminating each other. Ini sebab ADHD, itu sebab ADHD, sehingga kita menjadikan ADHD itu benda yang orang menyampah dengar. Sebab kita bukan bercakap tentang solusi, tapi kita bercakap tentang benda itu seolah-olah dia satu mainan kepada perkataan kita. If you are serious about it, work on solution, dan bukannya pada saya sedih, you pun sedih, kita sama-sama sedih, dan akibatnya kita mengheret kedua-duanya ke dalam kesedihan yang semakin jauh daripada solusi dan semakin jauh daripada keseimbangan, keselamatan dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.